Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang berkata tu dapat bersama saya pada perkongsian pada malam ini. Seperti biasalah, saya bersiaran di dua tempat iaitu page drzubadi.com, page Dr. Zubadi Haji Ahmad dan juga Olive House Headquarters HQ. Kita ada perkongsian dua tempat lah supaya memudahkan rakan-rakan saya bersama saya dan juga ejen-ejen Olive House ataupun pengamal produk Olive House ni dapat bersama juga dengan saya di page yang sebelah sana tu. Jadi hari ini kita bercakap tentang masalah penghadaman. Yang ini kita terus merujuk kepada masalah yang biasa berlaku pada perut kita. Jadi kita nak tahu lebih detail. Kali ini saya lebih memfokuskan bagaimana sebagai contoh apakah faktor-faktor mungkin pemakanan dan juga faktor-faktor lain yang menyebabkan masalah ni. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan saya yang bersama dengan saya. Kita akan mulakan insya-Allah. Okey. Pertama sekali seperti mana yang kita ketahui masalah gastritis ni. Masalah gastritis ni sebenarnya merujuk kepada masalah bengkakan pada perut kita sebab tu ramai di antara kita yang mungkin confuse menggunakan perkataan gastrik ni. Gastrik ni tuan-tuan sebenarnya bermaksud perut. Jadi kalau kata sebagai contoh, cakap doktor saya ada gastrik. Maksud dia memang betul lah kita ada perut. Cuma itis kat belakang tu, gastritis tu merujuk kepada inflammation atau keradangan pada perut ni. Yang itu yang akan membuatkan kita tidak selesa. Jadi gastritis ni sebenarnya adalah term ataupun terminologi ataupun istilah yang luas yang diberikan kepada kita boleh katakan suatu keadaan yang mana adanya keradangan dalam perut kita. Jadi apa maksud keradangan tu? Ialah apabila lapisan permukaan perut kita tu dia membengkak. Itu bahasa yang paling mudah lah, keradangan tu. Maksud bila bengkak tu dia menjadi sensitif. Tuan-tuan bayangkan kalau hari ni kulit kita mengalami lecuhan asid ataupun lecuhan air panas kan. Jadi kulit kita akan menjadi merah, pedih, sakit bila kena. Lagi dia tuang berkali-kali. Semalam dah kena asid. Ini kita tuang lagi asid. Besok kita tuang lagi asid. Jadi bahagian tangan yang terkena tu dia akan menjadi pedih, sakit, merah. Kita pun tak selesa. Jadi itu yang dikatakan sebagai, orang cakap tu sebagai gastritis. Okey. Gastritis ni sebenarnya adalah peringkat awal. Ramai yang kadang-kadang tak perasan. Tapi dia dah ada rasa lah. Lepas makan makanan tertentu tu, dia akan rasa macam perut dia tak selesa, pedih dan sebagainya. Yang itu tanda-tanda awal. Tanda-tanda awal untuk gastritis. Kalau dah teruk sikit tu, yang ini yang kita panggil kronik. Iaitu lebih daripada 6 bulan pedihnya, sakit dan sebagainya. Yang itu kita panggil chronic gastritis. Tetapi bagi yang peringkat awal tak sampai 6 bulan, kadang-kadang ada, kadang tak ada, kadang
tak selesa sikit, yang itu kita panggil acute. Yang itu kadang-kadang tak membawa masalah yang besar. Tetapi untuk chronic gastritis ni, kalau tidak dirawat, apa akan terjadi? Okey. Pertama sekali, dia macam kita punya kulit tadilah yang kita kena asid. Mula-mula mungkin bengkak je ataupun ada lepuhan sikit. Tetapi setelah beberapa kali kena asid, dia akan membentuk luka. Dia akan membentuk ulcer. Jadi perut kita ni pertama sekali dia akan membentuk ulcer lah. Yang ini kita sebut sebagai gastric ulcer. So gastric ulcer ni dia ada dua. Jika katakan dah ada gastric ulcer tetapi kita biarkan tanpa rawatan, dia boleh jadi dua. Pertama sekali mungkin dia akan masuk lagi ke dalam. Masuk lagi ke lapisan dalam tu. Akhirnya dia akan berjumpa dengan luka ni, dia akan nampak salur darah dan dia akan erode ataupun dia akan menyebabkan salur darah tu pecah dan mengeluarkan darah. Jadi pendarahan tak besar sebenarnya, salur kecil je pendarahan tu. Tapi dah ada dalam perut, sesekali kita tengok dia ada muntah darah. Yang muntah darah. Ataupun mungkin dia akan masuk ke dalam usus, pergi ke najis. Najis kita akan menjadi hitam yang kita sebut sebagai melena. Sebab dia dah ada bercampur dengan asid darah kita, dia akan berbentuk melena. Sebab tu, kalau najis kita warna hitam, seolah-olah macam tar, tahu tak? Tar jalan raya tu berbentuk tar melekit-lekit. Yang itu kita bimbang sudah ada pendarahan yang banyak dah. Tapi kalau sikit-sikit kadang-kadang kita tak perasan. Dia ada. Kadang-kadang disebabkan dalam perut kita dah banyak, tak sempat nak pergi ke bahu usus, kita akan muntah. Yang itulah kita panggil dia pendarahan. Sebab dia dah ada pendarahan di situ, bleeding. Kita panggil gastric bleeding. Dia boleh juga masuk dalam lagi ataupun dia tak jumpa dengan salur darah tetapi dia masuk lagi sehingga tembus. Yang ini kita sebut sebagai perforation ataupun gastric perforation. Yang mana bahayanya apabila asid dalam perut tu tadi dia keluar daripada perut masuk ke bahagian abdomen. Yang ini yang kita panggil sebagai peritoneal cavity, yang mana akan menyebabkan inflammation, keradangan pada usus-usus ataupun peritoneum ni dan akan menjadikan peritonitis. Yang ini memang kena membuat pembedahan. Yang ini sakit daripada ulu hati tadi, dia dah pergi bersakit pula kepada bahagian perut. Dah semua perut dah rasa sakit. Yang ini memang emergency. Memang dia tak tertanggung lah. Dia akan berpusing, bergulik semua. Makan ubat apa pun dah tak boleh lagi dah. Yang perforated. Itu yang paling bahaya. Saya pernah dulu ada satu pesakit tu. Datang pukul 3 pagi. Selepas pesta makanlah. Minum alkohol, saya ingat. Makan besar. Lepas tu perforation. Bila kita buka, memang ada perforation. Kemudian ada perforation tu selalu kadang-kadang kita ambil contoh dia tu sikit, sampel kita hantar kepada hantar lab untuk melihat. Yang kita panggil biopsi lah, ambil sikit hantar lab dan rupanya confirm pula ada kanser pula. Sel-sel yang tadi perforated tu atau sel-sel ulcer tadi dah bertukar menjadi kanser. Jadi perforation tu, dari gastric ulcer tu sama ada boleh perforated, boleh bleeding ataupun boleh bertukar menjadi menjadi kanser. Itu bahaya dia. Bila ada kanser ni sebenarnya kadang-kadang kita tak tahu pun, kita macam sihat je, tetapi apabila dah berlaku complication macam itu, perforation, muntah darah ataupun pedih yang tak baik-baik, bila kita skop tengok dia punya luka tu dah makin teruk, yang itu kita sebut, kita ambil contoh dia atau biopsi, rupanya kita tengok dia ada gastric ulcer. Jadi kepada rakan-rakan, terima kasih. Saya cuba membaca. Puan Raja, terima kasih Puan Raja. Hopefully dengan perkongsian ni dapat digunakan untuk bila kita berkongsi dengan rakan-rakan kita, customer kita, insyaAllah. Puan Nusya, Wan Yusof. Waalaikumsalam, terima kasih. Puan Rosita Ahmad Jailani, Waalaikumsalam. Puan Lela Wan Abdul Kadir, Waalaikumsalam, terima kasih. Ada lagi Cahaya Ilham, Waalaikumsalam. Aina, ni biasa saya nampak ni nama dia ni bersama dengan saya. Waalaikumsalam. Nurul Nadia Salim, Waalaikumsalam. Terima kasih tuan-tuan. Kita sambung lagi. Jadi apa yang menyebabkan gastric ulcer ni? Gastric ulcer ni macam mana saya beritahu tadi, dia ada peringkat permulaan. Kadang-kadang kita rasa, kadang-kadang kita tak rasa. Gastric ulcer ni sebenarnya adalah keradangan pada permukaan dalam perut tadi, seperti mana kita cakap tu. Jadi sama ada dia menjadi lemah atau mungkin ada kecederaan. Yang kita nak sebut apa maksud kecederaan tu, yang menyebabkan lapisan dalam perut ni dia akan mudah untuk
mendapatkan luka. Jadi kita boleh tengok sikit Safina gambar Pepsi ulcer tadi. Boleh kita tunjukkan sikit. Ini mungkin disebabkan oleh dah terlalu lama lah. Pepsi ulcer ada merah. Kalau tuan-tuan yang pernah buat skop tu, doktor akan menunjukkan gambar dalam perut. Gambar merah, saya tak tunjukkan lah dah sini. Tetapi ini contoh di mana terdapatnya ulcer. Besar sikit. Ulcer ni macam saya cakap tadi, dia boleh perforated, boleh bocor, menyebabkan semua makanan dalam perut kita akan keluar, masuk ke peritoneum, ataupun mungkin dia akan bertukar menjadi kanser, sel-sel kanser. Yang ni agak serius sekali lah. Orang sudah ada kanser ni selalu kita kena potong, kena buang perut ni, dah sambung daripada esophagus masuk pula ke dalam usus. Kita terpaksa buang perut ni. Jadi sebab tu kita kena berjaga-jaga. Jadi kita nak tengok sikit siapa yang berisiko untuk dapatkan keradangan pada perut ni. Yang pertama sekali adalah disebabkan pertama sekali punca utama adalah bacterial infection. Bacterial infection tu selalunya sejenis kuman yang kita panggil Helicobacter pylori. Yang ni paling biasa ni. Sebab apa Helicobacter pylori nanti saya akan sebut macam mana dia boleh menyebabkan keradangan, akhirnya luka pada perut. Itu yang pertama, kena ingat. Jadi tuan-tuan yang mungkin ingin mencatat tu, okey, sebab utama adalah kita panggil dia jangkitan kuman iaitu H. pylori atau Helicobacter pylori. Itu yang pertama. Yang kedua, pengambilan ubat penahan sakit yang terlalu kerap, yang berpanjangan. Sebab tu kalau dulu sebab contoh kita bagi mereka yang ada diabetes, mereka yang ada darah pekat, doktor bagi aspirin. Tetapi selepas melihat bahawa aspirin ni boleh menyebabkan luka pada perut, pengambilan aspirin mula-mula orang cakap tu dipotong. Daripada saya ingat ni masa saya belajar tu, antara dia punya cara tu untuk mencairkan darah ialah aspirin 300 mg. Sekarang dah potong dah 150 mg. Masa saya bekerja tu. Sekarang ni saya dengar dia dah kurang lagi 75 mg. Jadi maksud dia satu tablet tu dia dah bercampak sebab dia tahu bahawa bahayanya painkiller ni. Painkiller ni. Kemudian ada ubat penahan sakit bagi mereka yang mungkin sakit sendi. Itulah mak ayah kita ni selalu kadang-kadang dia pernah mengambil ubat tahan sakit, dia kirim dengan anak-anak dia kan. Boleh tak belikan mak ni ubat tahan sakit ni? Ambil pula tu dengan steroid. Wah, saya memang risau betul kalau painkiller ni ambil dengan steroid. Lepas tu bukan untuk sehari 2 kali. Ambil setiap hari. Sebab apa? Sebab lutut dah tak boleh nak bengkok lagi dah. Tangan ni dah macam keras, kejung. Dah tak boleh nak dipegang lagi dah. Jadi terpaksalah ambil tiap-tiap hari. Kalau tak boleh hari, tak boleh bergerak. Yang itulah yang paling bahaya. Kadang-kadang minta selalunya jumpa doktor, tak jumpa doktor. Doktor tu dah tak nak bagi. Jumpa doktor lain pula. Tak belum lagi. Cari dekat farmasi sebab contoh. Jadi macam ginilah yang kita cuba elakkan. Sebab apa? Sebab campuran. Saya pernah dulu dekat Facebook satu campuran yang bahaya, steroid dan juga painkiller diambil sekali. Memang sekejap memang dia punya kesan tu, tangan kita yang tak boleh nak bengkok sebab contoh dah keras, stiffness kita panggil. Dia dah menjadi lembut, sakit dan tak boleh tahan tu dah boleh sakit. Tetapi saya pernah tengok depan mata saya seorang makcik dia muntah darah. Tak lama kemudian dia meninggal dunia depan mata saya. Jadi tak sempat buat apa-apa. Pendarahan dalam perut bahaya sangat. Itu yang pertama. Yang ketiga, kemungkinan sebab masalah tua. Masalah umur. Orang tua ni biasalah kadang-kadang perut dia dah inflame, tak sihat dan sebagainya. Yang ketiga mungkin ada, yang keempat mungkin disebabkan oleh penyakit yang kita panggil sebagai autoimmune. Autoimmune ni dia menyerang diri sendiri. Jadi sel-sel antibody dalam tubuh kita ni sebab tu dia menyerang bakteria daripada luar, tetapi dia mungkin silap baca, dia punya coding agaknya dia tersilap dan sebagainya, dia menyerang diri sendiri, organ-organ dalam tubuh terutamanya buah pinggang, kemungkinan kita punya otak, kita punya perut dan sebagainya, menyebabkan masalah ni. Tetapi ada juga yang benda yang kita boleh elakkan. Sebab contoh orang yang minum arak, yang ini memang kita kena berhentikan lah, dan juga orang yang menghisap rokok yang kita berhentikan. Juga sebagai contoh ada makanan-makanan. Boleh ni Safrina tunjukkan gambar makanan yang boleh menyebabkan ketidakselesaan pada perut.
Ketidakselesaan pada perut, cuba kita tunjuk sikit. Gambar pertama pada gastrik 1 tu. Tulisan tu kecil je tetapi saya cuba bacakan. Setengah orang. Okey, kita buka besar sikit. Lagi. Okey, lagi sikit. Ini kecil sangat pun saya pun tak boleh baca tapi saya cubalah. Okey, yang pertama sekali boleh menyebabkan stomachache, sakit perut ni. Sebagai contoh dia, fried food, makanan bergoreng. Setengah orang boleh makan makanan bergoreng, setengah orang tu tak boleh. Makanan bergoreng, lepas tu irregular meals. Sebab apa? Ini acute lah. Sebab contoh saya dulu pun mula-mula nak berdiet tu, bila biasa dah makan pagi sarapan, bila tak sarapan tu memang perut tu rasa macam pedih lah. Memang sebab asid keluar. Sebab otak kita ni secara automatik dia dah belajar dah, dia akan keluarkan. Macam kita Pavlov fenomena, ingat tak masa kita form 5 dulu, yang mana ada anjing tu, apabila dia diberi makan, kemudian dibunyikan loceng, kling-kling, jadi air liur dia keluar. Sambil dia tengok makanan, air liur dia keluar. Jadi satu ketika tak bagi makanan dah. Waktu yang sama tetapi dia bunyikan loceng je. Kita tengok air liur dia pun masih keluar lagi. Sebab apa? Sebab itu dah yang kita panggil subconscious. Benda tu dah berlaku. Tetapi akhirnya macam saya sendiri, kes saya mula-mula pedih, tetapi bila saya terus amalkan diet intermittent fasting tu, lama-lama pagi-pagi dah rasa okey pula. Dah tak rasa macam pedih perut dan sebagainya. Dulu memang tak tahan. Pagi mesti kena makan. Kat Johor ni ada lontong, ada mi rebus. Pagi-pagi memang kena makan lah. Jadi bila dah buat diet intermittent fasting tu, rupanya saya tak ada gastrik rupanya. Sebab apa? Sebab otak ni kita latih, insyaAllah dia akan membantu untuk mengurangkan pengeluaran asid dalam perut kita. Barbecue, makanan yang masin sangat, makanan bermasin. Lepas tu kita ada makan banyak daging, kita ada pickle tu maksud dia makanan yang dijerukkan. Kemudian snack, kemudian minum benda-benda yang manis pun boleh menyebabkan perut kita tak selesa, apatah lagi makanan yang masam. Lepas tu kita makan dekat restoran pun ialah kita tak tahu kan, ada mungkin tambah perasa, pewarna, pengawet dan sebagainya untuk menyebabkan makanan, dia boleh menyebabkan rasa tak selesa. Irregular meals saya dah sebut tadi. Ini adalah sebahagian daripada kadang-kadang kita akan rasa sakit perut, kadang-kadang kita ada rasa perut kembung, gastric distension. Ini pun salah satu menyebabkan. Kita tengok macam-macam. Tadi kalau tuan-tuan rasa perut kembung disebabkan sebagai contoh spicy food, makanan pedas, berhati-hatilah. Kalau kita makan contoh ada sambal belacan ke atau sambal masak udang masak sambal ke dan sebagainya, berhati-hati. Kalau kita ada masalah irregular meals, kita rasa pedih, yang itu pun kena berhati-hati. Kalau saya dulu diet intermittent fasting bermula bila pedih perut tu, saya ambil minyak zaitun 2 sudu. Dia hilang pedih tu. Nanti kita discuss sikit macam mana minyak zaitun tu dapat mengurangkan rasa pedih. Seterusnya, boleh kita tunjuk gambar satu lagi? Gambar macam ni juga, kita lajukan sikit lah. Apa lagi yang boleh menyebabkan masalah ketidakselesaan? Cuba besar sikit. Kita panggil heartburn. Heartburn ni kadang-kadang dia sebab ada reflux sebenarnya. Heartburn ni adalah reflux. Maksud dia akan naik sampai ke dada. Sebab tu kita panggil heartburn. Rasa pedih, rasa tak selesa, heartburn. Makanan inilah, makanan bermasin, irregular meals, makan terlalu cepat. Makan terlalu cepat pun menyebabkan dia. Sepatutnya kita kunyah, makan itu hancur. Tapi kita nak cepat, kita dah terlambat ke atau mungkin kita hindari. Itu masalahnya. Sebab tu dia ada pola, kita tengok pola pemakanan kita ni, antara salah satu yang ada berubah adalah kalau dulu kita makan dekat meja makan kan bersama dengan anak-anak, adik-adik semua macam ke meja makan. Sekarang ni orang dah tak makan kat meja makan dah. Orang makan sambil berdiri. Mula-mula tu sambil berdiri kan, nak cepat beli makan kat situ. Sambil berdiri, tak sempat nak duduk pun. Terpaksa cepat. Kemudian sesambil berjalan. Dah tak sempat duduk pun tak ada masa, tak cukup masa, kita terpaksa sambil jalan tu balik kerja terpaksa makan gitu. Sama jugalah kalau kita sambil driving dan sebagainya, itu adalah satu tabiat yang tak bagus. Kalau boleh kita duduk menikmati makanan, barulah kita akan rasa dapat mengurangkan. Kalau kita makan laju,
Banyak macam berbagai masalah yang mungkin akan timbul. Yang lain tu sama je, sama ada pun muntah pun sama juga. Rasa loya, muntah mungkin disebabkan oleh spicy food ataupun mungkin disebabkan oleh apa ni, makanan yang masin ataupun daging dan sebagainya. Satu lagi, jadi kita tengok bagaimana makanan mungkin mempengaruhi keradangan pada perut. Tapi ini tidak terlalu teruk lah. Membanding tadi dengan infection, painkiller, autoimmune disease. Sebenarnya rokok, alkohol, yang itu perlu boleh dielakkan lah. Bayangkan hari ni kalau sebuah contoh minum arak, lepas tu makan pula tu ketam masak sambal, lepas merokok pula. Tiga-tiga sekali. Ada Sabarina? Tak ada. Dah itu je. Okey, baik. Kita tengok rakan-rakan kita yang sesama dengan kita. Puan Liza Ghafar, Waalaikumsalam. Sugiwati Yusof, saya minta maaf. Waalaikumsalam. Rani Ibrahim, tuan, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Junaidah, Waalaikumsalam. Nurul Nadia, Waalaikumsalam. Aina Kraf, Waalaikumsalam. Cahaya Iman, Waalaikumsalam. Saya Iman yang tadi terima kasih kerana masih bersama. Jadi kita, bagi mereka lah yang ada inflammation tu, jagalah apa makanan sikit. Mungkin saya cadangkan kalau contoh bila makan daging tu terlalu menyebabkan kita rasa muntah, loya, pedih dan sebagainya, kita perbanyakkan makan sayur sebab dia banyak-banyak fiber. Okey, kita tengok lagi nota dia. Tanda-tanda dia seperti saya cakap tadi lah, mungkin rasa tak selesa. Yang ini berkaitan dengan makan. Kalau tuan-tuan rasa macam tak selesa, tiba-tiba tak selesa, yang itu mungkin disebabkan oleh anxiety tuan-tuan, mungkin panic attack. Dia tak ada berkaitan dengan makanan. Dah makan dah lebih kurang 2 jam, 3 jam lepas, tiba-tiba rasa lain macam je. Itu mungkin disebabkan oleh panic attack. Panic attack ni menyebabkan lebih banyak asid turun ke perut dan menyebabkan rasa tak selesa. Kalau ingat tu, lepas tak ada berkaitan dengan makanan, dia sebenarnya adalah disebabkan oleh panic attack. Tetapi kalau katakan lepas makan, sedang makan, lepas je 2-3 dalam masa sejam ni, dah tak selesa perut dan sebagainya, itu mungkin berkaitan dengan pemakanan dan apa yang kita makan. Rasa loya, nak muntah, lepas tu rasa pedih perut, dan tapi setengah orang tak rasa apa-apa. Walaupun dia ada gastritis tapi dia tak merasa apa-apa. Yang ini yang kadang-kadang kita tak sedar, tiba-tiba doktor cakap awak dah ada kanser, kanser perut pula. Lama kan. Ataupun tiba-tiba muntah darah, ataupun mungkin tiba-tiba perut bocor masuk ke dalam peritoneum menyebabkan peritonitis. Perut kita seluruhnya rasa sakit, tak selesa, tak boleh tidur dan sebagainya. Jadi bila kita nak jumpa doktor ni, kalau sebagai contoh kita dah cuba ubat-ubatan, kita dah try antacid, kita dah try Zantac, Losec dan sebagainya. Lepas 2 minggu doktor kata tak okey, sebab benda-benda ni dia tak boleh makan lama-lama, sebab pertama sekali kita bimbang dia akan menyebabkan komplikasi penyakit yang lebih teruk. Itu yang pertama kan. Sebab contoh tadilah mula-mula keradangan saja. Tiba-tiba biar dah jadi luka pula. Itu yang kita bimbang pertama. Yang kedua mungkin komplikasi ubat-ubat tu. Kerana bila kita makan tu, asid berhenti dalam perut. Bila asid berhenti dalam perut, bila kita berhenti ubat, lebih banyak asid pula keluar. Yang ini kita panggil rebound phenomena. Ataupun mungkin bila kita makan ubat yang menghentikan pengeluaran asid dalam perut, dia menyebabkan perut kita kembung sebab dia tak ada digestion. Asid tak ada. Jadi macam mana kita nak, sebab fungsi utama perut ni mesti ada asid, ada juga enzim yang akan dikeluarkan. Tetapi kalau tak ada, perut kita mungkin bila makan dia akan menjadi kembung. Jadi sebab itulah lepas 2 minggu tak okey, eloklah kena buat pemeriksaan. Pemeriksaan terbaik ialah skop lah, masuk tengok dalam tu sendiri apa yang berlaku pada perut. Jangan try ubat-ubat biasa-biasa cuba-cuba dulu, itu yang bahaya. Jadi komplikasi ni saya dah sebut tadi, antaranya ialah mungkin menyebabkan luka boleh menyebabkan bocor dan luka boleh menyebabkan kanser. Lepas tu ada satu benda yang saya nak beritahu ialah tentang bagaimana sebenarnya perut kita ni dapat melindungi daripada asid. Tuan-tuan bayangkan bila setiap kali kita makan, dia akan keluar asid.
Setiap kali makan dia akan keluar asid. Perut ni dapat mengeluarkan asid apabila ada mucus. Mucus ni macam lendiran. Kalau kita ada mucus dekat kita punya hidung tu yang kita panggil sesama lendir keluar meleleh, lepas tu dia pekat. Sebenarnya dalam perut kita pun ada mucus. Kadang-kadang orang panggil dia mucin. Mucus pekat dikeluarkan di salah satu sel dalam perut kita. Sel ni dia sebut sebagai foveola sel yang ada di dalam kita punya perut ni lah, secara mudah. Cuba kita tunjukkan gambar sikit. Gambar yang kita sebut sebagai gastric mucus. Okay, ini secara diagram untuk kita mudah faham. Dalam perut kita ni, selain daripada asid dikeluarkan oleh sel yang tertentu untuk menghadamkan makanan, ada sel lain pula yang mengeluarkan mucus. Mucus ni apa? Protein supaya dia pekat, dan juga dalam dia ada bikarbonat supaya dapat meneutralkan ataupun menghalang. Apabila asid tu sampai saja pada permukaan perut tu, dia jadi neutral sebab situ ada bikarbonat dekat situ. Boleh tunjuk sikit Safina? Tajuk dia gastric mucus. Sementara tu saya bacakan sikit rakan-rakan kita yang bersama, insya-Allah. Tak ada persoalan lagi ataupun perkongsian. Okey, baik. Puan Leila, Wan Abdul Kadir, Rosita, terima kasih. Nusya Wan Yusof, masih minta maaf kalau saya tak dapat membaca nama tuan-tuan. Songkok sengit, saya masih lagi di blog ni, jadi saya menggunakan akaun orang lain ni. Mukimah, terima kasih. Dari Singapura, terima kasih. Siti Agian Sadri, terima kasih. Waalaikumsalam. Zizi, waalaikumsalam. Miranda, waalaikumsalam. Salbia Ali, waalaikumsalam. Boleh Safina tukar pada satu slide tu atau satu gambar, nama dia gastric mucus. Hasuri Hashim, waalaikumsalam. Oh, ada juga kawan yang dah ni. Boleh Safina? Ada tak? Kita tengok kawan kita dulu. Puan Hasuri Hashim, hari ini pergi check up kolesterol saya dah turun. Alhamdulillah. Doktor beritahu kalau turun boleh stop ubat kan. Betul. Kalau dah okey turun ubat. Macam kita demam. Kalau kita demam, kita makanlah ubat kan untuk turunkan demam. Habis demam dah turun, takkan kita nak makan lagi. Begitu juga dengan antibiotik contoh kan. Kalau kita ada jangkitan kuman, kita makan ubat antibiotik. Kuman dah tak ada, takkan kita nak teruskan makan. Kita kena berhentilah. Kalau tak menyebabkan kolesterol akan turun dalam julat yang paling bawah. Itu yang bahaya. Sebab kolesterol ni dia perlu ada satu julat dia. Tak ada Safina gambar tu. Okey, Nurul Nadia Salim, kadang-kadang doktor ambil painkiller pun rasa pedih perut. Ya betul. Painkiller sebab tu kerana doktor bagi sekali dengan antacid. Bagi painkiller, bagi antacid sekali supaya apa? Supaya tak ni. Satu lagi Safina, gambar macam gini ada satu lagi. Nur Syuhada, Assalamualaikum doktor. Saya share live ni. Besok saya tengok malam ni dah. Okey, terima kasih. Okey, besarkan sikit gambar ni. Okay, dalam sel perut kita ni, macam saya cakap tadi, dia akan mengeluarkan satu lapisan. Lapisan ni adalah yang kita sebut sebagai mucus layer. Mucus layer ni sebenarnya protein. Jadi bila asid sampai saja dekat permukaan ni, ia dihalang untuk menyentuh permukaan pada dalam kulit kita. Ini bagusnya, tubuh kita sendiri alhamdulillah ada perlindungan. Jadi ada perlindungan ni. Jadi dia akan mengeluarkan apa? Dia akan mengeluarkan bikarbonat. Jadi bila asid sampai saja, dia terus akan bergabung dengan bikarbonat, akan menjadi apa? Alkali campur dengan asid, dia akan menjadi natural kan. Jadi perut kita ni dilindungi. Tapi bagaimanapun, apa yang menyebabkan masalah gastritis ini berlaku Yang sini berlaku apa sebagai contoh? Gambar tadi Safina. Minta maaf gambar tadi. Okey, yang ni dah habis Jadi kena faham dalam perut kita sini ada sebelum ni tadi ingat satu lagi ni contoh buka besar sikit.
Ni apa yang berlaku. Ini contoh dia H. pylori. Apabila H. pylori itu masuk saja ke dalam lapisan ni, sebab dia kecil kan, jadi dia boleh masuk antara celah-celah tu sampai ke permukaan perut kita. Kemudian dia akan mengeluarkan banyak urease dalam tu yang menyebabkan sepatutnya asid yang menetralkan dia, tetapi dia sendiri dia akan mengganggu pengeluaran, dia akan menyebabkan bicarb ni semua ni akan menjadi natural. Lama kelamaan dia punya lapisan ni terbuka. Tuan-tuan tengok, kalau satu tak apa, kalau katakan berjuta-juta bakteria dalam tu, dia akan membuat satu lompongan. Lompongan maksud dia dari perlindungan tadi tu patutnya ada tebal, tetapi dah menjadi macam orang cakap tu kawah dekat situ, menyebabkan asid tadi yang keluar apabila kita makan, dia akan menyentuh lapisan permukaan dalam kita dan menyebabkan keradangan. Lama-lama radang, kemudian luka, kemudian sama ada dia menjadi bocor ataupun dia akan menjadi kanser. Boleh faham Jadi sebagai contoh tadi apabila saja kuman H. pylori masuk, bila masuk dia akan bertindak balas menyebabkan kawasan tu menjadi neutral dan menjadi terbuka. Kita panggil dia defense tu, dia dah weaken, dia dah lemah. Menyebabkan asid yang bila kita makan tadi tu, dia akan terkena pada lapisan perut, akhirnya menyebabkan inflammation, luka, ulcer ataupun perforation ataupun mungkin menjadi kanser tadi. Ini contoh dia. Okey, kalau kita tengok pula bagaimana pula painkiller. Tadi kita dah faham macam mana H. pylori ni menyebabkan luka dalam perut kita. Bagaimana pula dalam apabila kita makan painkiller. Painkiller ni dia akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan sebab painkiller ni akan menyebabkan prostaglandin dalam tubuh kita dia akan tidak dikeluarkan. Prostaglandin ni yang menyebabkan sakit. Jadi bila kita makan painkiller, dia menahan pengeluaran prostaglandin. Jadi seluruh tubuh kita tak mengeluarkan prostaglandin. Bila prostaglandin tidak diturunkan, dia menghalang sel-sel yang patut tadi mengeluarkan mucin tadi, dia tak mengeluarkan mucin. Menghalang pengeluaran mucin tadi. Boleh faham tidak kan? Bila ada prostaglandin yang menyebabkan sakit ni, bila kita makan painkiller, jadi tak ada prostaglandin, dia akan menyebabkan mucin ini tidak dikeluarkan. Bila tak dikeluarkan, mungkin lapisan sebelum ni tebal menjadi nipis, asid datang, bertindak balas menyebabkan lapisan itu menjadi lagi nipis dan mudah untuk terkena lapisan dalam permukaan perut tadi. Yang itu sebagai contohlah. Jadi memang yang ini akan menyebabkan berlakunya inflammation atau luka. Selain itu ada satu lagi penyakit yang kita panggil dia Zollinger-Ellison syndrome. Zollinger-Ellison syndrome ni disebabkan oleh terlalu banyak asid yang dikeluarkan di dalam perut. Walaupun kita tak makan, dia keluar terus. Yang ini menyebabkan gastritis. Tetapi jarang berlaku. Tetapi yang biasa berlaku adalah sama ada jangkitan H. pylori ataupun disebabkan oleh painkiller itu tadi. Yang makanan tadi sebagai contoh, yang makanan yang pedas sikit atau makanan berasam sikit atau makanan yang dijeruk tadi, dia akan menambahkan kandungan asid dalam perut. Selain daripada itu, yang rokok, alkohol juga menambah asid dalam perut. Dia bukan asid yang dikeluarkan, tetapi kandungan asid dalam perut itu akan menjadi lebih disebabkan oleh pemakanan ini ataupun alkohol dan rokok. Yang itu akan menyebabkan luka. Jadi kita dah tengok tadi bagaimana pentingnya mucin ataupun lapisan dalam perut itu dalam membantu kita sebagai pertahanan untuk daripada mendapat gastritis ataupun luka dalam perut. Jadi bagaimana bagi mereka yang sebagai contoh terpaksa ambil painkiller, selalunya doktor akan bagi antacid lah. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk menetralkan perut kita ni supaya tidak terlalu berasid. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencadangkan untuk orang yang ada gastrik ni secara naturalnya boleh ambil minyak zaitun. Minyak zaitun ni bagus, terutama mereka yang cuba untuk menurunkan berat badan tetapi takut ada gastritis dan sebagainya. Jangan risau, memang ambil minyak zaitun ni dia akan membentuk, dia akan menggalakkan
pembentukan musin dan dia sendiri akan membentuk musin di dalam lapisan tu di dalam perut kita. Jadi asid yang keluar apabila kita makan tu di dalam perut kita, dia terharang daripada menyentuh lapisan permukaan dalam perut kita. Jadi perut kita ni akan kurang berasid, kurang mendapat keradangan dan luka. Jadi pentingnya antara yang boleh kita buat untuk mengurangkan. Sebab tu bagi mereka yang nak buat orang cakap tu diet intermittent fasting tu, terutamanya waktu pagi lah kan. Waktu pagi selalu kita breakfast. Tapi kita tak breakfast, dia akan keluar sendiri. Sebab tu, yang itu jangan risau tuan-tuan. Tuan-tuan boleh makan minyak zaitun, dia akan batuk. Sebab tu macam kita berpuasa bulan Ramadan kan. Selalunya dalam minggu pertama tu memang kita tak selesa. Sebab apa? Sebab kita makan awal, pukul 5 pagi. Lepas tu pukul 8, pukul 9, otak kita ni dah keluarkan asid lagi sebab dia biasa dia keluar pukul 8 pukul 9 untuk breakfast, dia keluar lagi tapi masih lagi kita tak ada apa dalam tu. Mungkin adalah sikit-sikit makanan pun apa asid, lepas tu tambah lagi asid menyebabkan kita tak selesa. Tetapi apabila dah masuk minggu kedua kita dah okey. Minggu ketiga okey, minggu empat dah okey. Selalunya sebab tu kalau orang tu ada masalah gastritis selepas minggu ketiga, saya bimbang ada something wrong tu. Sama ada memang penyakit ni serius ataupun hanya permainan minda, dia masih lagi rasa cakap tu selalunya minggu ketiga tu dah okey dah ataupun mungkin dia ada masalah yang serius. Yang tu memang kena skop lah, nak tengok sama ada permukaan perut dia tu memang mengalami keradangan, mungkin dah ada ulcer, mungkin dah ulcer tu dah terlalu dalam dan kita bimbang dia dah jadi kanser. Itu yang bahayanya. Okey, seterusnya kita tengok pula apa lagi yang boleh kita bantu untuk mengurangkan gastrik ni. Antaranya ialah kita boleh ambil sikit lah batu sauda. Siapa mereka yang nak mengamalkan exercise natural, ambil batu sauda. Batu sauda 5 titik waktu pagi, ambil dengan minyak zaitun sekali. Dia membantu pagi dan malam. Malam ni untuk kita tidur. Setengah orang tu bila dia malam tu dia akan ada reflux sampai dia tak boleh nak tidur, sampai dia ada macam pedih tekak, dia batuk kuat. Dia ingat dia mengalami batuk tetapi disebabkan oleh asid dalam perut tu naik reflux tu naik sampai ke dia punya kerongkong menyebabkan dia batuk. Jadi irritation kat kerongkong tu dia memang batuk. Terutamanya orang yang obese, makan kurang dari sejam sebelum tidur. Tidur pukul 12, pukul 11 masih makan lagi. Asid dalam perut tu bila kita baring, dia menyebabkan dia bernaik lagi ke atas, menyebabkan kadang tiba-tiba batuk. Batuk tu disebabkan asid dalam perut, reflux. Sesekali itu biasa berlaku, terutama orang yang dah berusia. Tetapi kalau kerap, dia boleh menyebabkan macam-macam. Ulcer boleh menyebabkan di seluruh esophagus dan kemungkinan boleh menjadi kanser apabila kita panggil Barrett syndrome. Barrett syndrome maksud dia ada luka pada esophagus, berlaku lagi dan lagi, itu akan menyebabkan pertukaran menjadi kanser. Jadi saya rasa perkongsian pada malam ni kesimpulannya pertama sekali, kalau kita pertama sekali asid ni dia macam otot kita. Otot kita ni dia bila kita programkan dia, contoh kita angkat berat, dia makin membesar lah. Tapi kalau kita start tak angkat, dia akan menjadi mengecut sebab ada atrofi. Tetapi otak kita ni bersama. Kalau kita programkan dia makan pukul 9 pagi, selalunya dia akan keluar pukul 9 pagi. Walaupun kita tak makan apa-apa. Jadi sebab tu untuk orang yang nak membuat berpuasa, ataupun orang nak buat intermittent fasting ni, kadang-kadang pukul 9 pagi dia tak makan lagi, menyebabkan pedih, ambillah minyak zaitun. Dia sangat membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan ada risiko untuk masalah gastritis dari segi sebagai contoh merokok, ambil alkohol, kena hentikanlah, kena jauhkan. Dia sangat bantu. Lepas tu kita tengok pemakanan kita. Cari pemakanan yang mungkin kurang pedas, makanan yang banyak jeruk, makanan yang terlalu masin saya cakap tadi. Lepas tu makanan apa lagi? Makanan yang manis pun dia cakap pun tadi boleh menyebabkan masalah gastritis. Dan juga cara pemakanan. Cara pemakanan maksud dia apa? Ialah cara kita makan. Tadi pemakanan, tapi cara kita makan ialah kurangkan makan dengan cepat, terlalu cepat. Cuba kita nikmati makanan, kita kunyah perlahan-lahan, dia membantu penghadaman kita. Banyakkan sayur-sayuran, kurangkan daging merah, daging lembu, kambing boleh makan, tetapi
Jangan terlalu kerap. Dia sangat membantu kita. Dan seterusnya bagi mereka yang dah ada faktor-faktor ini, dah ambil ubat pun masih tak okey, dia ada dua, sama ada seperti mana saya beritahu tadi, sama ada disebabkan oleh masalah anxiety kita ataupun mungkin memang betul masalah kesihatan kita, gastritis kita tu. Jadi selain daripada ubat tu, mungkin boleh amalkan minyak zaitun pagi dan malam 2 sudu. Kalau katakan teruk, ambil 3 sudu, ambil 3 kali pagi lepas makan dan juga sebelum tidur. Jadi selain daripada ubat-ubat yang diberikan. Sebab ubat-ubat ni selalunya tak bolehlah sambung sampai lama-lama sangat. Kena ada masa-masa dia, kita kena stop dulu sebab dia kadang-kadang memberikan kesan sampingan dia tu. Bagi setengah orang mungkin okey, setengah orang lagi mungkin dia tak boleh. Jadi ikutlah panduan doktor. Kalau katakan ada luka, memanglah kena ambil ubat. Tapi sebagai contoh, hanya disebabkan oleh gastritis yang mana kita boleh ubah cara pemakanan kita, ambil sikit minyak zaitun dan sebagainya, dia akan membantu kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup juga perkongsian saya pada kali ini. Kita tak ada cabaran, kuis dan sebagainya. Tapi saya tengok saya bacakan sikit komen yang bersama dengan saya. Tengok kalau ada komen-komen, perkongsian yang menarik ni yang boleh saya respon. Terima kasih Puan Liza Ghafar. Waalaikumsalam. Info berguna ni. Terima kasih. Tuan Ran Ibrahim, makanan pedas adakah penyebabkan ulcer? Pedas ni tuan-tuan dia dikatakan meningkatkan asid dalam perut kita. Tetapi macam saya cakap tadi, kalau asid banyak pun, kalau kita punya protection, lapisan mucus kita atau lapisan mucin kita tu tebal, dia tak apa. Tapi masalahnya dah lah asid, lepas tu lapisan kita pula tu menipis disebabkan tak dikeluarkan banyak mucin ataupun mucus. Disebabkan kita banyak, sebagai contoh, ambil painkiller ataupun kita ada jangkitan Helicobacter pylori yang itu menyebabkan dia punya pertahanan atau lapisan tadi yang saya sebut tadi menipis, yang dekat situ yang menyebabkan ulcer tu. Okey. Kita tengok lagi. Mas Jan, Puan Mas Jan. Assalamualaikum doktor, selamat malam. Adakah kesan ubat juga boleh mengganggu perut kembung atau sembelit? Memang. Setengah ubat tu menyebabkan sembelit, setengah ubat tu boleh menyebabkan kembung perut. Itu bergantung pada kita punya diri sendiri. Sebagai contoh, zinc, ferrum ataupun zat besi yang digunakan untuk meningkatkan hemoglobin dalam tubuh kita, untuk meningkatkan sel darah merah kita. Dia boleh menyebabkan sembelit. Dan dia boleh menyebabkan sembelit. Itu contoh yang saya boleh beritahu lah. Yang lain pun ada juga, tetapi itulah bila nak ambil tu kena berhati-hati. Kalau rasa tak selesa, beritahu doktor. Jin, daripada Kota Baru ni. Terima kasih. Waalaikumsalam. Cik Aida, suami saya selalu alami kembung perut. Kembung perut macam saya cakap tadi, kalau dia berkaitan dengan perut, dia mungkin disebabkan oleh pemakanan atau cara kita makan. Kalau dia tak berkaitan dengan kalau dia berkaitan dengan pemakanan dalam masa sejam atau sedang makan dan sebagainya, dia berkaitan dengan pemakanan. Kalau dia katakan tak berkaitan dengan pemakanan, maksud dia kita kena duduk, tiba-tiba rasa pedih perut dan sebagainya, itu mungkin disebabkan oleh anxiety. Muhammad Arash, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Akan datang live topik mengenai kanser ovari, insya-Allah. Itu bergantung pada topik yang diberikan oleh saya, oleh pihak Olive House. Nanti saya bawakan permintaan ini ke Olive House, insya-Allah. Haji Abdul Aziz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perkongsian pada malam ini. Saya plan sejak 2017 saya elakkan makanan jam 7 malam. Ini memang cara yang terbaik lah untuk mengurangkan reflux. Macam saya cakap tadi, reflux tu terutamanya orang yang obes, orang yang sejam sebelum makan, makan sebelum tidur tu sejam, dia akan menyebabkan masalah ini. Puan Rohani nak tanya, doktor nak tanya kenapa ailio darah bangun tidur pagi. Ailio darah ni, kalau ailio saja mungkin disebabkan dalam mulut. Mungkin ada infection pada gusi, infection pada tekak dan sebagainya.
kita berkahak kuat, mungkin ada darah, itu disebabkan oleh mungkin luka pada kita punya dalam. Tapi kalau contoh kalau kita muntah darah, itu serius kemungkinan perut. Nurpidah Ahmad Lee, Assalamualaikum doktor. Ni nak tanya kalau sakit ITP makanan apa yang perlu dihindari? ITP ni masalah platelet yang terlalu tinggi kan. Yang ni kita panggil idiopathic thrombocytopenia purpura tak salah saya. Yang ini kena banyak makan makanan yang bersifat kita panggil anti-inflammatory. Banyakkan sayur-sayur, kurangkan daging merah, dia membantu. Nur Azam Idris, Assalamualaikum doktor. Saya dah buat endoskop 2 kali. Barrett, itulah sikit tadi, Barrett tu. Dan erosion pada perut. Barrett ni merujuk pada esophagus dan juga erosion. Erosion tu maksud dia kalau kulit kita yang luar dia macam lelasan. Dia macam kita panggil dia belum luka lagi. Tapi dah peringkat awal lah tu sebelum luka. Apa yang patut saya ambil? Itulah saya nak cadangkan tu tadi tu. Minyak zaitun tu bagus tu. Minyak zaitun dia sangat membantu. Selain daripada ubat yang dia bagi tu, pantoprazol ke ataupun ranitidine ke itu pun okey, cuma minyak zaitun tu pun membantu sebenarnya. Ni Puan Tio Ninon Lee MK. Assalamualaikum doktor. Saya sebelum ni kuat makan pedas. Minum Nescafe. Nescafe pun berasid sebab tu kalau nak minum kopi orang yang ada asid, yang ada gastritis ni saya cadangkan cari minuman yang tak ada kafein. Kita panggil decaf. Kopi dia membantu. Berhenti merokok, tukar ke e-cigarette. E-cigarette okey, e-cigarette tu pastikan dia tak ada nikotin. Kadang-kadang masalahnya e-cigarette ni, tujuan e-cigarette ni dulu kita dicipta ni untuk mengurangkan orang cakap tu ketagihan habit untuk merokok. Tetapi apabila dah diletakkan nikotin yang terlalu tinggi, kalau dalam rokok pun kalau tak silap saya dalam 2 mg, tapi kadang-kadang sampai orang letak tu 10 mg, 12 mg, 20 mg nak dapat kick dia tu. Itu yang menyebabkan berasid perut tu. Jadi bahaya juga. Dah tukar kepada e-cigarette, baru-baru ni kena GERD. Okey, sudah masuk 3 bulan. Saya amalkan air amanah, habatus sauda, minyak kelapa darah, okey, minyak zaitun. Nampak ada perubahan. Masalahnya masih ada bila menyerang macam panic attack. So cakap tadi tu, kalau dikatakan berkaitan dengan makanan, dia selalunya memang masalah perut kita lah. Tetapi kalau contoh dia di luar masa makan tu, tiba-tiba dia datang dan sebagainya, itu panic attack. Boleh menyebabkan anxiety. Ya betul. Bila dah rasa pedih tu, lagi dia anxiety dia datang. Pada awal serangan rasa macam kena jantung. Betul. Hingga saya buat full check up, memang anxiety ni macam itu. Kadang-kadang ada orang rasa macam nak mati. Minta maaf cakap. Dia rasa macam dah betul heart attack dia dah tak boleh buat apa dah. Tapi bila pergi hospital, pergi emergency, doktor kata tak ada apa-apa. Mohon pandangan doktor dan nasihat saya untuk alangkan anxiety. Anxiety ni tuan, pertama sekali memang kena jumpa dengan orang. Bercakap, cari orang kawan-kawan yang boleh ajak bercakap, boleh ajak yang bergurau-gurau, yang tak sentap sangat, yang boleh kita borak macam betul-betul kawan kita. Yang itu dia akan menghilangkan rasa stres kita, rasa anxiety kita. Sebab anxiety ni jangan dilayan. Anxiety maksud dia kita berfikiran melampaui batas yang tak logik. Ada dua tu, anxiety. Maksud dia sebab contoh bila kita rasa macam contoh student dia ada anxiety, dia tak belajar satu malam, dia kata lepas dia mesti fail punya. Padahal baru satu malam dia tak baca buku, contoh kan. Itu maksud dia anxiety. Panic attack ni adalah keadaan yang datang tiba-tiba, menyebabkan degupan jantung laju, menyebabkan perut penuh asid, akhirnya menjadi reflux atau GERD, dan juga macam-macam lah, kram kadang-kadang, dan menyebabkan rasa yang tidak selesa. Kadang-kadang boleh menyebabkan dia rasa macam nak mati. Itu panic attack. Tetapi anxiety tu rasa macam memikir secara tak logik, mikir secara tak rasional ataupun berlebihan. Itu tanda-tanda anxiety lah tu. Okey. Jadi insyaAllah minyak zaitun 1 hari 3 kali, 2 sedu, insyaAllah sangat membantu.
Macam mana nak rawat gastrik tanpa ubat? Saya baru cakap tadi. Minyak zaitun lah antaranya. Ni siapa yang telah cakap ni? Zizi. Okey, dapur Uyun. Assalamualaikum doktor. Saya selalu tak selesa perut. Kadang-kadang rasa nafas tu terasa sakit ke perutnya. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Lepas tu rasa macam ada kahak, tekak-tekak padahal warna putih macam air liur pekat. Itu mungkin reflux tu. Dia dah naik atas. Macam saya cakap tadi, perut ni bila kita ada asid, dia sebabkan anxiety attack ataupun sebabkan pemakanan kita, dia bila kita tidur sebagai contoh dia akan naik sampai ke tekak, dia menyebabkan irritation, menyebabkan banyak lendir yang akan keluar dekat situ, menyebabkan kita batuk, menyebabkan kita tak selesa. Yang sebab tu disebabkan oleh sama ada anxiety ataupun anxiety lah selalunya, akhirnya menyebabkan reflux. Puan Syuk Muhammad Amin, terima kasih. Waalaikumsalam. Sabaria Idris, Waalaikumsalam. Mira Mirinda, macam mana nak settlekan sakit GERD, gastrik, ulcer dalam perut, anxiety ni? Anxiety ni memang kena counselling ataupun dia ada group dia sendiri membincangkan benda ni. Benda ni jangan layan, tetapi kita kena berusaha nak tukar fikiran. Nak tukar fikiran ni memang susah. Maitan minda ni kadang kena lawan. Itu yang kadang-kadang sama ada kita mampu atau tidak. Contohlah kan, contoh dia kita bila puasa kan. Bila kita puasa, kita rasa macam ada gastrik kan. Padahal tak ada. Tadi kita kena lawan, cakap tak ada gastrik. Sebab tu bila puasa ni kadang-kadang kita kena lafaz tu secara secara lafaz tu biar telinga kita dengar. Okey, besok aku nak puasa jadi selalu badan kita sendiri dia akan belajar tau. Okey, tak keluarkan asid pada pukul 7 pagi, 9 pagi macam gitu. Kalau kita tak cakap tu, dia kadang-kadang dia keluar sendiri. Itu yang menyebabkan kita rasa lagi macam kabut kan. Bila dah keluar kita rasa, alamak gastrik. Kena makan. Jadi tak puasa kan. Contoh gitulah. Jadi anxiety ni macam gitu. Kerana pemikiran tu dia keluar. Sebab tu counselor dia akan ajar secara pemikiran secara logik. Kalau contoh kita bimbang, contoh anak kita hilang. Lepas tu kaunselor akan ajar. Kan? Sebelum ni dia tak pernah lambat ke? Mana lambat? Sebelum ni last kali dia lambat pukul apa? Sampai pukul 6. Adakah dia masa tu okey? Okey. Jadi dia ajar supaya kita berfikiran logik. Kaunselor sebenarnya dia tak ajar macam mana nak buat. Tetapi dia membuka minda kita supaya kita berfikiran secara logik. Sebab tu fikiran logik ni penting. Kalau tak kita akan orang cakap tu terutama musim COVID ni, ramai yang takut jangkitan COVID ni sampai sebagai contoh yelah tak nak jumpa orang salam pun cepat-cepat basuh tangan ke atau letak sanitizer sampai orang tengok macam pelik. Itu sebenarnya anxiety dia. Cuba kita fikir secara logik. Tak apa, betul. Tetapi janganlah tambah keterlaluan. Kerana kita bawa pegang sentuh meja pun dah terasa macam nak cuci. Jadi kita bila kita berpegang logik ni, dia akan membantu kita mengurangkan anxiety, menyebabkan badan kita lebih selesa pada diri sendiri. Kalau tak nanti asid keluar, lepas tu jantung laju, jumpa orang kita berdebar-debar, lepas tu jumpa orang kita tengok ni orang COVID. Berhati-hati boleh tetapi jangan keterlaluan. Kita tengok sikit lagi sebelum kita menghabisi. Puan Salbia, Andi Mau. Assalamualaikum doktor, nak tanya kenapa setiap kali makan perut akan kembung dan apabila kita buang air besar dan kita berwarna hitam. Warna hitam tu serius puan, kita takut ada pendarahan. Kalau kembung ni memang ada makanan-makanan yang menyebabkan kekembungan. Puan boleh tengok dalam Telegram saya, perkongsian Dr. Zubaidi, saya ada listkan ada beberapa makanan yang boleh menyebabkan kekembungan. Sekarang dah pukul berapa? 10.09 minit. Aina, Assalamualaikum, kenapa bila terbuat makan rasa asid dan gas keluar daripada tekak? Ni asid pun, sebenarnya saya cakap tadi. Kita kena train otak kita ni. Kena train otak kita. Sama ada kita, macam kita nak bangun pagi lah contoh kan, 5 pagi. Kita beritahu pada diri, okey, saya nak bangun 5 pagi. Tolong kejutkan saya 5 pagi. Tak payah alarm pun kadang-kadang kita terjaga 5 pagi. Sebab apa? Sebab kita bercakap dengan diri kita sendiri kan. Yang ni kadang-kadang orang susah nak terima tapi memang boleh berlaku. Kalau tak percaya, malam ni cuba buat. Saya nak bangun pukul 5 pagi. Dia akan membantu. Jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu tuan-tuan dan puan. Kita buat perkongsian. InsyaAllah di lain masa kita akan bincang perkara yang berlainan berkaitan dengan kesihatan, perubatan, pemakanan dan juga ubat-ubatan. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah 9 suku minggu depan hari Isnin.
Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.